Seawal jam 7.30 pagi, bertempat di rumah telapak adat di Gunung Pasir, kami berkesempatan mengikuti Jamaluddin dan Datuk Andika berkongsi menu tradisi masakan kari kepala kambing. Hari ini saya tunjukkan dari mula proses kepala kambing tadi, dari seketul datang, kita bakar, kikir semua sampai bulu dia habis. Kampung kita pakai kayu api. Kita nak makan kita pakai biasa. Lepas tu kita buang telinga dia. Lepas tu tanduk kita buang. Kotak ni. Kadang-kadang ada kita. Lepas pada tembak ni sekali lagi. Nampak ada bulu lagi kan? Ya. Ni nak bersih ni. Masak satu kepala ni memang saya teliti. Kerana bersih. Sebab benda ni kepala ni tahulah kan. Dia makan macam-macam kan, rumput lah, apalah kan. Proses membakar kepala kambing dibuat berulang kali agar bulu halus pada kepala kambing benar-benar bersih. Selepas dibakar dan dikikis, ia akan dicuci sehingga bersih. Basuh dia pun kita kena rendam dengan basuh dengan air limau. Limau kasuri ke limau nipis kan. Jadi kita gosok lebih kurang dia akan tanggal lemak ada lendir dia habis. Tu baru nampak, kan nampak putih kan, ada kelainan kan. Lepas tu kita bolah dia punya rahang dia tu. Mulut dia tu kita bolah dua. Tulang rahang dia tu kita buang, kita memang tak ambil tu. Lepas tu lidah dia tu kita kikir bersih-bersih. Lepas tu ada kat pipi dia tu pun kita kulit kat pipi tu kita kikir bersih-bersih. Kita potong muncung dengan lidah dia sikit. Lidah dia tu dah kita kikir pun semua, kita kelar-kelar bagi rempah ratus tadi. Bila kita menumis dia masuk ke dalam tu. Dia menyerap. Dalam penyediaan makanan warisan ini, aspek kebersihan amat dititik beratkan. Gigi perlulah dibuang untuk menjaga kebersihan dan apabila dihidangkan, ia tampak menyelerakan. Kemudian, kepala kambing tadi akan dibelah dua bagi membersihkan bahagian dalaman, terutama bahagian rongga hidung. Tadi yang kita basuh ini keluar dia. Kecantikan proses-proses inilah yang perlu diketahui oleh orang Negeri Sembilan dan yang perlu diketahui oleh orang-orang luar. Ya, sebab adat pepatih ini adalah budaya tinggi orang Negeri Sembilan. Dari segi makanan saja kita sudah tahu bagaimana perjalanan adat pepatih itu sendiri. Kepala kambing yang telah dibersihkan akan diikat dengan menggunakan tali usus kambing berulang kali, manakala lidah dan dagingnya dimasak berasingan. Ini bertujuan agar kepala dan lidah tadi tidak hancur apabila dimasak. Kalau kita tengok, kalau dalam satu-satu kata adat, tali 3 sepilinan. Macam parut ni pun macam tu juga. Kita ikat kepala tu bagi dia kokoh, kuat. Iaitu kemufakatan antara kita, antara satu sama lain. Begitu mufakat sekali apabila kita buat. Itu bukannya diadakan atau tidak. Memang kalau orang yang pandai tengok pada kepala kambing tu, dia dah nampak. Oh, begini teliti dan begini kokohnya hubungan antara dia orang yang menyediakan kepala kambing ni. Bagi peserta kursus, Rusmah Lebay Yahya dari Jabatan Perpustakaan Negeri Sembilan, bengkel seperti ini amat bermakna kerana dapat mempelajari selok-belok memasak makanan tradisi ini dari awal hingga akhir proses. Kalau sebelum ni, saya tak mendalamilah proses
pembersihan kepala kambing tu sebelum dimasak. Sebab selalunya tengok dah tahu siap-siap je kepala kambing tu dah masak kari kan. Kalau kita tak belajar, tak tahulah macam mana nak bersihkan kan. Tapi dalam bengkel hari kita buat sendiri, bukannya kita tengok diberi satu kepala kambing dan kita buat dari awal sampailah siap diproses. Pada zaman dahulu, kaedah memasak menu tradisi ini menggunakan kayu api selama 1 jam dengan api yang perlahan. Kini, kepala kambing yang sudah siap dililit dengan kemas direbus terlebih dahulu di dalam periuk tekanan selama 15 minit bagi mempercepatkan proses memasak. Daun kari, bawang putih dan hirisan bawang besar ditumis hingga naik bau. Assalamualaikum. Mohon agihkan cenderahan Tuhan. Selepas bahan tadi garing, rempah kari yang telah dibancuh dimasukkan di dalam kawah. Rempah ditumis sehingga pecah minyak. Kepala itu melambangkan pemimpin. Ya, sebab pemimpin ini adalah orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dilebihkan sekuku, dipanjangkan serambut, diberi beban berat petuah amanah. Itu, dia letaknya di tengah-tengah. Itu lambang pemimpin. Dan daging-daging yang lain itu adalah melambangkan anak buah. Rakyatnya, orang yang seresam, orang yang seadat, dan sesiapa sahaja yang ada kaitan dengan adat tersebut. Kemudian diletak rempah ratus. Itu adalah ada kaitan dengan cabaran kehidupan. Satu jam masa diperlukan bagi memastikan daging dan kepala kambing masak sebati bersama rempah yang ditumis tadi. Setiap luak mempunyai bahan rahsia tersendiri untuk menambahkan lagi kesedapan menu tradisi adat Perpatih ini. Dia luak Gunung Pasir ni, dia unik dia, salah satu dia. Bahan yang kita nak campur dalam kari kambing ni, dia rebung. Tempat lain ubi kentang. Tapi dekat luak Gunung Pasir ni, dia mesti campur rebung. Itu yang salah satu lah unik dia. Dari segi kesihatan, rebung dilaporkan mengandungi khasiat vitamin, kalsium dan juga serat. Selain kaya dengan khasiat, rebung yang mudah didapati serta murah sering dijadikan bahan rahsia dalam kebanyakan menu masakan Negeri Sembilan. Selepas daging dan kepala kambing tadi mesra dengan rempah yang dimasak, sedikit santan dimasukkan bagi menerbitkan rasa lemak dalam masakan. Ketinggian adat Perpatih dari cara memasak sehingga cara menghidang, tudung saji, bekas makanan dan cara makan yang mempunyai makna tersirat inilah yang perlu dihargai dan diterokai. Dan apabila makan tersebut, tuan-tuan dan puan, ia diletakkan di bawah tudung saji. Dia ada jambar. Dia ada jambar dan dulangnya, ya, dan ada piringnya dan ada makanan-makanan lain. Kepala kambing itu akan diletak tengah-tengah. Ya, akan diletak tengah-tengah. Dan kemudian adalah nasi beserta dengan pinggan.
kita pastikan benda ni, penghulu akan buka dia punya tudung saji dulu, baru anak buah makan, baru boleh usik. Itu dia hormat kita pada seseorang pembesar kita atau orang-orang yang kita angkat dia jadi yang menjaga kita. Di bawah sana tu, apabila bapa akan beritahu, okey sekarang bawah boleh dah makan kerana penghulu dah buka dia punya tudung saji tu. Dan kita tidak boleh kata bahawa ini kepunyaan untuk dimakan oleh bapa saja, lembaga saja, penghulu saja. Tetapi semuanya adalah secara kebersamaannya. Ya, kebersamaannya. Ku nak tahu tingginya gunung, tanya pada burung enggang. Ku nak tahu dalamnya lubuk, tanya memerang. Ku nak tahu tebalnya hutan, tanya pak belang. Begitulah kayanya falsafah di sebalik adat. Hanya mereka yang mengamalkan adat berpatih dapat menghargai dan menterjemah simbolik menu kepala kambing dengan kehidupan masyarakatnya.